akhirul kalam, Pandora Papers. Orang politik saya kena tahu sebab saya ahli parlimen dan saya yang bawa. Tapi sebenarnya bukan baru. Pada tahun 2012 saya bawa apa yang disebut Global Financial Integrity. Orang tanya, Anwar, ini Maulid Nabi, apa kena mengena? Kita boleh sabar jawab. Dia sangat berkaitan. Kalau kita bercakap soal akhlak Rasulullah SAW, penyalahgunaan kuasa, rompakan kekayaan tidak boleh diizinkan sama sekali. Ya, kerana yang saya bicarakan di soal ahli parlimen orang di atas. Tahun 2012 ada laporan Global Financial Integrity dari segi dunia tentang wang dari negara-negara yang mengalir keluar cara haram. Wang keluar tak apa. Kita nak pergi haji, wang keluar. Kita nak pergi cuti di Amman, Jordan, wang keluar. Ini kita meniaga dan wang itu ataupun meniaga ataupun kita ambil rasuah ataupun dadah, carikan keuntungan dari dadah atau apa lain. Dia kata illicit outflow, maknanya pengeluaran, pengaliran wang keluar cara haram, tak tahu, bank negara tak tahu, polis, commercial crime tak tahu, SPRM tak tahu, atau buat-buat tak tahu, saya tak tahu, atau tak mau ambil tahu. Tapi yang keluar bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 10 bilion, bukan 100 bilion, lebih. 2012 angkanya dianggar lebih 900 bilion. Baik, itu yang kita ni susah, miskin. Muka sekolah, cik sekolah itu minta baiki tandas. Masjid nak baiki pagar. Tanah masjid dah 30 tahun macam tu juga. Yang wang keluar 100 bilion. Tak ada jawapan. Jawapan ada, jawapannya masuk balik Sungai Buloh lah. Tetapi akhirnya bila saya tekan bank negara pada masa itu jawab, tak banyak, kurang daripada apa yang Anwar cakap. Okey, saya sebut 900 bilion, kurang jadi 100 bilion. 100 bilion ringgit keluar cara haram. Carilah siapa dia. Dia bayar cukai tak? Pasal apa dia keluarkan cara haram? Dia langgar peraturan tidak? Ini dia. 2012 tak ada kajian. 2015 saya masuk balik ke Istana Hinggap Sungai Buloh. Keluar Panama Papers, cerita macam tu juga. Tak ada siasatan. 2021 bangkit lagi Pandora Papers. Dia keluarkan akaun berapa saham, berapa pegangan saham, siapa dia. Semua tokoh-tokoh besar. Syarikat-syarikat, ada syarikat balak besar di Sarawak disimpan. Ya, tak apa. Kalau wang sudah ada wang, sudah Zamri dia ada wang 50 juta, dia ambil, dibuat simpan sana. Ikut legal. Tapi soalnya kita nak tanya, wang dari mana? Dari mana boleh dapat 50 juta? Dari langit? Menang loteri tiap bulan? Nah, kita kena tahu. Mengapa tidak ada siasatan? Saya minta nak bahas. Saya ahli parlimen, wakil saudara-saudara. Jadi saya rasa tanggungjawab saya, bagikan 3 kali, bawa usul kena tendang. Bawa kali sekali lagi kena tendang. Bawa kali ketiga kena tendang. Marahlah saya kepada speaker. Dia pun kalau dia ikut saya, dia pun kena tendang. Walaupun insya-Allah minggu depan ada, saya akan bangkitkan lagi. Sehingga ada siasatan. SPRM jawab, dia akan tanya saya. Dia akan panggil saya untuk tanya saya untuk bagi keterangan. Kerja saya pula. Ini satu dunia dalam laporan itu. Tapi tak, saya akan bagi kerjasama. Saya tak ada masalah. Tetapi kena faham dia, ada peraturan dalam SPRM. Kalau saya bagi penerangan, saya dilarang untuk bercakap masalah itu. Faham tak? Ini saya kena fikir, ni saya nak tanya SPRM. Panggil saya ini nak tutup mulut saya atau tidak? Kalau panggil saya dan saya ada hak untuk menyuarakan lagi, saya akan pergi. Saya akan bagi kerjasama. Kalau tidak,
Buatlah kerja sendiri. Buat laporan. Cari. Gali lagi. Nama-nama tu ada. Dia berjuta file. Bukan sikit. Saya tak ingat berapa belas juta file. Dia apa dia ni wang disimpan di luar di mana? Kalau wang itu disimpan di akaun di Mekah, tak salah. Wang ini disebut tax haven, pusat wang pesisir luar. Maknanya dia boleh simpan di bank itu tak ada cukai dan dirahsiakan. Dia ada di Singapura, dia ada di Cayman Highlands, dia ada di Isles of Man, dia ada di Cayman Islands, Virgin Islands. Itu yang bagus, saya Menteri Keuangan dulu boleh ingat, boleh hafal sikit. Jadi susah nak cari. Tapi perkara ni berlaku. Dah ada nama-nama tokoh. Kalian tak tahu nama-nama tokoh-tokoh, mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Keuangan. Tak apa. Jangan kita hukum dulu. Itu kena ikut juga akhlak ni. Maknanya ada nama, kena siasat. Ini siasat pun belum berlaku dah berapa tahun, puluh tahun dah kita suarakan. Ini masalah dia. Saudara-saudari, kena ingat, negara kita ini bukan negara terlalu miskin. Negara kita ada keupayaan. Kita bercakap soal umat. Orang cakap, Anwar ni dia bukan parti Melayu atau parti Islam, tak bela. Tak apalah, katalah apa pun. Tapi kalau tanya saya, dana ini boleh mengimarahkan masjid, boleh memperbaiki sekolah-sekolah kita. Yang paling teruk ialah sekolah-sekolah Melayu di kampung, sekolah sekolah India, sekolah pendalaman, pusat perubatan. Ini boleh dimanfaatkan. Tetapi saya tidak faham bagaimana boleh seorang tokoh politik boleh simpan puluh juta atau ratus juta dan sistem itu dan pemerintah tidak mengambil tindakan. Dan rakyat pun tak apalah. Tak ada apa-apa. Ala kulli hal, dia bagi food bank cukuplah. Atau bagi allowance sikit, okey. Ini mudah-mudahan saya harap dalam menghayati semangat roh perjuangan Rasul tersebut, mihnahnya, kesukarannya, menangis. Saya sebab itu saya kata saya di penjara ini ada hikmah dia. Saya tak menyesal, tak apalah, terimalah macam mana nak buat. Tapi bila kita baca sejarah Rasulullah semula, itu dalam keadaan kesorang, daripada pagi semalam duduk seorang. Itu bagi saya manfaatnya paling baik. Saya tidak mungkin hayatinya kalau saya di luar. Macamlah menghafal Quran. Mereka orang dah pergi mahat tahfiz daripada muda, dah umur macam saya. Itu kesempatan paling baik untuk menguasai. Seorang nak kata orang fitnah, itu soal lain, ya, saya tak peduli. Tetapi kita terima ini sebagai ujian, kerana kita boleh manfaatkan dengan sebaiknya. Dan saya mohon kepada saudara-saudari untuk memanfaatkan selawat, menghayati Quran, menimba ilmu, mengangkat kefahaman kita tentang perjuangan Rasulullah SAW, dan ingat bahawa banyak yang kita anggap kita sudah tahu itu sebenarnya masih belum mampu merubah keadaan. Selagi belum dia dapat merubah rupa dan jiwa kita dan keluarga kita dan masyarakat, kita belum menghayati semangat dan roh perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Maaf kalau ada beberapa kesilapan tafsir ayat panjang tadi, biar Ustaz Syafi'i buat masa lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.